Aduh, macam mana soalan sains ni? Zira tak ingat apa yang cikgu saya ajar. Hai Iqmal. Juni. Awak dah buat kerja sekolah sains? Dah, kenapa? Bagi saya pinjam. Saya tengok jawapan. Mana boleh? Alah, kenapa pula? Tu dah kira macam meniru. Bukannya saya nak curi ke, nak tiru ke. Saya minta dengan elok je. Memanglah. Walaupun awak minta dengan elok, bila kita buat kerja rumah, kita mesti berusaha. Kalau tak, macam mana awak nak berjaya? Yelah, kalau dah berusaha tapi masih tak dapat, kenalah rujuk sesuatu. Tapi, dari segi nilai moral, memanglah tak. Nilai moral? Kalau saya meniru, maknanya moral saya rendahlah. Hei, rendah sangat pula. Saya naik sikit. Okey. Tak ada sopan santun lah. Tak ada budi bahasa. Dah lupa siapa macam saya. Nanti kalau orang lalu. Bang. Bahasa tolong abang. Terima kasih ya. Okey. Budi bahasa adalah perkataan, tuturan dan kelakuan kita. Contohnya macam abang tadi tu. Dia jatuh, saya tolong. Walaupun tak perlu. Tapi adanya budi bahasa, saya akan tetap menolongnya kerana ia adalah budaya kita. Terima kasih bang. Inilah salah satu contoh berbudi bahasa dengan seseorang. Walaupun dia berkhidmat untuk kita, tetapi kita kena menunjukkan budi pekerti yang tinggi. Barulah kita dihormati. Sebelum dulu Cik. Tak salah pun kalau kita berbudi bahasa. Jadi, apa salahnya kalau kita buat je? Kalau orang membaik kita berbaiklah dengan orang tu. Kalau kita berbudi bahasa dengan orang tu, mesti orang tu berbudi bahasa kita. Jadi, ingat tahu, budi bahasa budaya kita. Selalunya, selepas ini ada rancangan menarik tahu. Jom kita tonton sama-sama. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Iqmal, nilai moral membantu kita untuk menilai apa yang baik dan apa yang buruk. Contohnya? Contohnya, kalau awak meniru, nanti dalam peperiksaan, awak tak boleh jawab soalan. Nanti awak gagal. Betul juga tu. Cara terbaik adalah untuk awak berusaha untuk mencari jawapannya. Jika kita mempunyai nilai moral dan budi bahasa yang tinggi, pasti kita akan disenangi oleh rakan-rakan. Budi bahasa budaya kita. Ini merupakan sesuatu yang kita belajar di sekolah supaya boleh dibawa sehingga kita dewasa nanti. Tetapi, walaupun kita diajar untuk berbudi bahasa, adakah kita semua menjaga tingkah laku kita dan pertuturan kita?
Di tempat awam, kita perlu menjaga tingkah laku kita. Jangan buat perkara yang tak elok seperti kawan kita ni. Kita kenalah jadi orang yang bersibik. Jangan ikut macam kawan kita tadi. Selain itu, kita perlu menanam sifat tolong-menolong. Itu adalah sebahagian daripada menjadi seorang yang berbudi bahasa. Dan terima kasih bagi punya basikal. Sama lain kali kan pinjam pun boleh. Contohnya, kalau ada orang yang memerlukan pertolongan dan kita boleh membantu. Apa salahnya kalau kita menolong? Awak nak sikat air juga. Terima kasih. Jangan lupa juga yang kita perlu menjaga pertuturan kita. Bila kita bercakap dengan orang, kita perlulah bersopan santun. Cakapan kita tersusun dan tidak kasar. Jadi, ingatlah yang budi bahasa itu budaya kita. Jagalah diri kita supaya kita sentiasa mempunyai tingkah laku dan pertuturan yang sopan dan baik. Budi bahasa amalan kami. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Hai, nama saya Siti Ashikin binti Syam Alia. Umur saya 12 tahun. Saya seorang pemain tenis. Tenis merupakan salah satu sukan kegemaran keluarga saya. Malah, abang saya seorang pemain tenis yang mewakili Malaysia bawah 14 tahun. Kerana kejayaan abang saya, cara tidak langsung mendekatkan diri saya dalam sukan tenis. Saya mula bermain tenis sejak berumur 10 tahun dan setakat ini banyak pertandingan yang telah saya sertai. Pada masa ini, saya telah berlatih di Duta International Tennis Academy. Saya akan pergi berlatih pada 4 kali seminggu di akademi ini. Idola saya adalah Serena Williams. Saya kagum dengannya. Dalam pertandingan, saya akan bermain bagi acara berpasangan. Pasangan saya ialah Serena, iaitu merupakan anak kepada tokoh tenis terkenal V. Selvon. Siti seorang pemain tenis yang kuat, bagus. Setakat ini, pencapaian kami ialah berjaya memasuki suku akhir bagi peringkat negeri. Sebagai seorang pemain tenis, kita perlulah ada stamina yang tinggi dan lengan yang kuat. Sukan tenis adalah buah hati saya. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Planet Kids kini kembali. Yeay! Terkejut tak? Tak terkejut? Alah, tak apa lah. Saya dah jumpa dah binatang untuk alam safari kita. Dengar cerita kan, kalau kena gigit, kita ada kuasa. Kita boleh lompat sana, lompat sini, panjat dinding. Sebagai persediaan, saya ada bawa sarung tangan.
Sekarang saya dah jumpa pemiliknya pula. Hai, saya Imran. Dan ni adalah tarantula saya. Nama dia Terry Tarantula. Abang dah bela dia lebih kurang setahun gitulah. Baim. 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 Baim, mana? Ya, tarantula. Oh, ini aja tarantula. Tarantula adalah sejenis laba-laba yang besar dan berbulu. Ianya berkemampuan untuk mengeluarkan sutera. Macam Spiderman. Baim, kenapa nama dia tarantula? Dengan nama pun macam dah ganas je. Nama dia ni diambil daripada sebuah pekan kecil di Itali. Nama pekan tu Taranto. Nama tarantula tu diambil daripada Taranto lah. Terdapat lebih kurang 900 spesies tarantula yang telah dikenal pasti. Tarantula boleh ditemui di kawasan tropika ataupun di kawasan padang pasir. Besar juga. Dia boleh pergi besar mana? Setahu abang lah kan, tarantula ni kan dia sebesar apa tau? Sebesar pinggan. Pinggan yang kita makan tu, sebesar tu pun ada. Panjang tarantula boleh berukuran di antara 2.5 hingga 10 cm bergantung pada spesies. Salah satu kelebihan tarantula ni adalah bila kita putus, dia akan tumbuh kembali. Betul-betul jadi tarantula ni. Tahu tak? Banyak bulu dia. Memanglah. Tak sakit lah. Saya nak sentuh bang, tapi saya tak berani lah. Boleh sentuh. Tak apa. Saya ada salah tangan. Tapi kenapa lah? Tadi abang pegang dia tapi dia tak sengat abang. Selalunya tarantula ni dia akan cari mangsa yang lebih kecil daripada dia lah. Macam abang ni kan, abang dah biasa dengan dia, abang dah bela dia kan. Dia baiklah dengan kita. Daripada abang, laba-laba ni sebenarnya masih bahaya lagi lah pada kanak-kanak sebab dia ada sengat, dia ada bisa. Tarantula akan menggunakan sutera yang dikeluarkannya untuk menghasilkan jejaring untuk sarangnya. Mana sarang dia? Tarantula ni sebenarnya dia bukan jenis laba-laba biasa yang kita nampak dekat rumah yang ada buat sarang kan. Macam Spiderman punya sarang apa semua, dia tak. Dia akan menyelinap dekat mangsa dia, makanan yang dia suka. Lepas tu dia dah nampak je, dia akan ngap. Dia sengat. Dia sengat, baru dia makan. Ianya makan serangga dan suka menyerang hendak mangsanya. Saya sebenarnya geli dengan bulu-bulu dia ni. Sebab tu saya pakai sarung tangan. Tengok. Bulu dia. Lebat. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Ni receipt. Receipt. Receipt dah, misi ada. Misi Malaysia Tanah Airku. Cari Christmas di DBP. DBP kan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada ke Christmas kat sana? Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun nama asalnya Balai Pustaka adalah sebuah jabatan kerajaan yang bertanggungjawab untuk mengembangkan dan menaikkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Ianya telah ditubuhkan sejak tahun 1956. Sekarang saya berada di Dewan Bahasa dan Pustaka. Betul ni. Receipt apa ni?
Saya nak pergi Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ini yang lama, yang baru di sebelah ni. Oh, kat sebelah? Ya. Terima kasih, bang. Aduh, silap bangunan. Bangunan Dewan Bahasa terletak di Jalan Chu Cheng Kai, bersebelahan bangunan Dewan Bahasa yang lama. Sekarang, saya berada di Menara Dewan Bahasa dan Pustaka. Boleh ke saya jumpa Christmas di sini? Jomlah. Dewan Bahasa dan Pustaka berusaha untuk mempertabatkan bahasa Melayu dan menggalakkan peningkatan penggunaan bahasa Melayu di kalangan masyarakat Malaysia. Bang, siapa duduk ya, bang? Sini. Abang tu buat apa ni, bang? Oh, ni abang tengah menyunting majalah Dewan Pelajar ni. Oh, kat sinilah Dewan Pelajar diterbitkan. Kat sini lah. Baru saya tahu. Bang, Ya. sebenarnya saya tengah cari Christmas. Kat mana Oh, Christmas. Ni, adik turun kat bawah tu. Oh, kat bawah. Dek. Dek. Budak ni orang tak habis cakap lagi dah turun dah. Di sini memang terdapat banyak simpanan buku-buku lama dan baru. Maklumlah, ada nama Dewan Bahasa dan Pustaka. Christmas! Christmas! Alah, ni Chris Jawa. Saya cari Christmas. Hush, apa tu? Oh, yo! Ni apa, bang? Inilah manuskrip Melayu berbentuk buluh koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka. Oh, baru saya tahu. Kat sini pun ada menyimpan artifak lama, Ya, Bang, sebenarnya saya tengah cari Christmas. Kat mana, ada di sana. Kat sana, Mesti, bang. Saya agak keliru. Christmas ni berupa senjata ke ataupun benda lain? Tak apa. Saya akan cari dulu kat sini. Christmas? Mungkin kat sini ada tersimpan Christmas yang nak cari itu. Jom, kita masuk alam. Bang, tu matanya. Kat mana saya nak cari Christmas, bang? Ada dekat sini, Christmas. Jom, ikut abang. Tadi ada cari Christmas kan? Inilah dia Christmas. Ni kau orang. Di mana Chrisnya? Yang ada cari itu sebenarnya bukan Chris yang senjata tu. Christmas adalah salah seorang tokoh pejuang sastra. Dan beliau juga telah diangkat menjadi sastrawan negara yang pertama pada tahun 1981. Atas jasa beliau, jadi Dewan Bahasa telah mewujudkan galeri Christmas. Sementara saya nak selesaikan misi Christmas saya, secara tidak langsung, saya dapat juga maklumat tentang Dewan Bahasa dan Pustaka. Tempat ini amat penting untuk mentabatkan bahasa kebahasaan kita. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Juni, ada contoh lain tak? Ada? Katakanlah saya pinjam pen ni dari awak. Tapi saya lupa nak bagi tahu awak. Ya? Lepas tu awak pula cari pen ni. Awak tak tahu pen ni dekat saya. Lama kemudian, awak dapat tahu yang pen ni dekat saya. Jadi, awak pula ingatkan yang saya pencuri. pencuri. Saya bukan pencuri. Tu apa? Tak nak banyak. Awak pencuri. Awak pencuri. Saya tak nak ambil. Apa kesudahan lepas ni? Saya pun tak tahu. Apalah nak jadi saya ni.
Saya Putri Islam dari Sekolah Keputusan Sentul 2. Nak tahu apa dalam beg ni? Saya bukan mau balik kampung, tapi saya mau memasak kemah. Mana kawan-kawan saya? Tu pun. Persatuan Puteri Islam merupakan pertubuhan unit beruniform di dalam kurikulum sekolah. Ianya melengkapkan ahli-ahlinya dengan pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menyumbang secara positif kepada diri, keluarga dan masyarakat. Kami nak pasang kemah sekarang. Kelab ini memberi pendidikan dan latihan tidak formal kepada ahli-ahlinya melalui aktiviti yang bercabar dan menarik. Antaranya, latihan memasang kemah. Kemah ada pelbagai jenis. Yang kami memasangi namanya ialah iglu. Kemah ini dapat memuatkan 4 orang. Cara untuk memasangnya, kita perlu mencari tempat yang sesuai dan barang yang mencukupi, seperti besi pancang, atap dan rangka. Kemah ini amat berguna kepada kita kerana ia boleh melindungi diri kita daripada cuaca panas dan hujan. Puteri Islam mengajak ahli-ahlinya untuk menjadi seseorang yang mampu membangunkan diri secara bersepadu dari segi rohani, intelektual, sosial, emosi dan fizikal. Mereka digalakkan untuk merapatkan hubungan sesama ahli dan digalakkan untuk berasa sayang kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Kan bagus kalau rumah saya ada air pancuk macam ni. Mesti cantik kan? Tapi mahal lah. Macam mana saya nak buat air pancuk saya sendiri ya? Saya ada idea. Nak buat air pancuk sendiri bukan susah pun. Yang penting murah. Kita boleh gunakan barang yang terpakai. Untuk eksperimen ni, saya perlukan penyerut air. Lidi, gunting, pita pelekat dan juga balang yang berisi air. Kau nak guna nanti elok-elok Mula-mula, tandakan titik tengah pada straw dengan melipatkannya begini. Selepas itu, dengan menggunakan kayu cucuk, tebuk di tempat tengah yang ditandakan tadi. Selepas dah tebuk, tolakkan kayu cucuk itu sehingga straw itu berada di tengah kayu cucuk macam ni. Potongkan straw sedikit hingga setengah pada tanda 1 cm yang kita buat pada dua-dua belah. Potongan itu perlu dibuat selari dengan kayu cucuk kita. Lipatkan kiri dan kanan straw itu ke atas hingga bertemu dengan kayu cucuk itu. Dengan pita pelekat ini, potongkan sedikit. Lekatkan di atas tempat dua hujung straw ini bertemu. Pusingkan hingga ianya rapi. Nampak macam kepala anak panah kan? Alamak, saya tak boleh cuba kat rumah. Nanti rumah saya penuh dengan air. Nampaknya saya kena cuba luar rumah. Hari ni saya nak cuba pula. Alamak, asal? Tapi jadi ya. Kan dah kena muka. Tak apa, air ni makin banyak keluar ni. Nampaknya saya kena duduk belakang sikit.
Mengapa ini berlaku? Apabila kita meletakkan straw ke dalam air akan memasuki straw tetapi tidak bergerak. Apabila kita memutarkan kayu cucuk kita, ini akan menyebabkan air bergerak ke atas hinggalah keluar mengikut lubang di tepi straw. Air bergerak kerana terdapat inersia yang menyebabkan air melekat di dinding straw dengan pergerakan arah kiri dan kanan. Oleh kerana straw itu condong, inersia menyebabkan air dapat naik ke atas hinggalah keluar. Tengok. Meja ni pun dah basah lencun dah. Sebab tu saya buat eksperimen ni kat luar. Saya tak nak buat kat dalam rumah. Kalau saya buat dalam rumah nanti mak saya marah pula. Kalau kau nak buat eksperimen ni, kau kena pakai baju hujan. Tengok, saya tersilap bawa baju ni. Baju saya pun dah basah lencun dah. Kau selamat berjumpa. Iqmal, dah faham dah sekarang? Faham. Pasal itulah. Kalau nak pinjam barang, kena minta kebenaran tau. Itulah namanya budi bahasa. Budi bahasa budaya kita. Iqmal, nak pinjam pen boleh? Nak pinjam pen? Boleh. Terima kasih. Juni, boleh tak awak tu siapkan kerja sekolah saya? Tak boleh lah. Kenapa pula? Saya dah berbudi bahasa dah ni. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.